Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar mengenai pertukaran gas di antara sel darah merah dan sel badan. Yang pertama sekali, udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Okay, ini adalah alveolus. Apabila kita menyedut udara, gas yang masuk ke dalam alveolus ini adalah kaya dengan oksigen tinggi. Di luar daripada alveolus terdapat kapilari darah. Dalam kapilari darah terdapat sel darah merah. Maka oksigen yang tinggi daripada alveolus akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Yang seterusnya, nombor 2, di dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Okay, hemoglobin saya tulis sebagai Hg. Hemoglobin inilah yang memberikan warna merah kepada sel darah merah. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Hemoglobin berpadu dengan oksigen untuk membentuk HbO2. Okay. Hemoglobin Hb, hemoglobin. Yang seterusnya, nombor 3. Darah yang mengandungi oksihemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Darah yang ada oksihemoglobin ini, mula-mula sekali dia akan pergi kepada bahagian jantung. Daripada jantung, ia akan diangkut kepada seluruh bahagian badan. Yang keempat, apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Okay, maksudnya patah balik daripada langkah yang kedua tadi. Okay, patah balik maksudnya daripada oksihemoglobin ini oksihemoglobin, ia akan terurai semula kepada hemoglobin dan oksigen. Yang kelima, di dalam sel badan, oksigen meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida. Mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Yang kelima ni, apabila oksigen ni sampai kepada sel, sel tersebut akan menggunakan oksigen untuk menjalani proses respirasi sel. Respirasi sel adalah satu proses di mana glukosa dioksidakan untuk menghasilkan ataupun membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga. Campur tenaga. Okey. Yang keenam, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah
dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Karbon dioksida daripada langkah yang kelima tadi akan dibebaskan oleh sel. Akan dibebaskan oleh sel. Kalau tengok kat sini, CO2 ni karbon dioksida akan dibebaskan oleh sel dan meresap masuk ke dalam kapilari darah untuk diangkut ke alveolus. Diangkut ke alveolus dan disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Kalau tengok yang pertama tadi, sel darah rangka B, ini adalah sel darah merah yang kaya dengan oksigen. Manakala di bahagian ini adalah sel darah merah yang kaya dengan apa? Kaya dengan CO2, kaya dengan karbon dioksida. Karbon dioksida apabila sampai kepada kapilari darah berdekatan dengan alveolus, karbon dioksida tadi yang banyak berada dalam sel darah merah tadi akan meresap masuk ke dalam alveolus untuk disingkirkan semasa kita menghembus nafas.